Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang muliakan Tuan Imam, barakallahu fiik, tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bermula pada malam 21 dan seperti biasa sebelum kita ulas pada perbincangan berkenaan dengan surah kita, iaitu surah Quraisy, kita ambil sikit apa yang Imam bacakan tadi. Saya rasa cukup menarik tentang isu yang diperbincangkan, iaitu Imam membacakan tadi daripada surah Hud. Surah Hud bermula daripada muka surat 223 sampai lebih kurang 233, hampir 10 muka surat juga lah Imam baca tadi. Cuma saya nak simpulkan beberapa poin penting dan dia amat bagus sebagai macam mana kita nak menyedarkan dalam kita berdakwah, dalam kita menjadi seorang yang membawa kepada kebaikan, apa sebenarnya yang telah dilalui oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Dan daripada muka surat 223 surah Hud ni, bermula pada ayat 45, 46 dan seterusnya, menceritakan tentang bagaimana pertama sekali tentang 5 orang Nabi yang mana diutuskan kepada kaumnya. Dan yang pertama sekali, ni jelas sebab saya bukanlah nak ulas panjang tentang ayat yang dibacakan tadi, sebab kita nak fokus pada surah Quran, tapi saya nak ambil poin-poin penting saja, iaitu berkenaan dengan pertama tentang dakwah baginda Nabi SAW kepada kaumnya. Bagaimana penentangan daripada kaumnya dan menganggap Nabi SAW itu sebagai orang yang kita panggil sebagai penjenayah, yang mana Nabi itu sendiri membawa selain daripada agama yang mereka faham sebelum itu dan seterusnya. Kan, itu peringkat pertama lah pada apa yang Imam bacakan tadi. Dan kemudian yang kedua, yang menariknya adalah berkenaan bagaimana dakwah Nabi Nuh AS kepada kaumnya. Dan dakwah Nuh yang dibacakan tadi pada boleh katakan tadi hampir 5 ke 6 rakaat yang awal tadi itu semua cerita pasal Nabi Nuh AS, bagaimana berdakwah kepada kaumnya. Dan dakwah itu bila mana diejek, bila mana Nabi Nuh AS buatkan kapal, dan kemudian bagaimana pula dia punya anak dan isterinya pun tidak beriman kepada Nabi Nuh AS, bahkan kaumnya sikhrin, dan mereka buat sakhr, maksudnya mengejek Nabi Nuh. Kenapa buat kapal tengah-tengah alam ni, kan? Tak ada banjir, tak ada apa ni, kenapa kena buat ni? Dan kemudian Allah perintahkan untuk membawa 2 jenis ataupun pasangan-pasangan haiwan, dan mana yang mereka nak beriman naik kepada kapal, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan semua mereka yang ingkar, termasuklah anak Nabi Nuh AS. Ini menjadi bukti bahawa dakwah Nabi Nuh itu telah dilakukan dengan cukup hebat, walaupun kita selalu dengar 950 tahun itu dakwahnya. Dan kemudian kebanyakan di kalangan para ulama tafsir berpandangan bahawa selepas istawa ala judi, setelah mana kapal itu berlabuh, dan kemudian tak lama dah hidup, lebih kurang tak sampai 100 tahun, Nabi Nuh pun meninggal dunia, kan? Tetapi keberdayaan dakwah Nabi Nuh tu cukup hebatlah. Dan itu yang sebab tu dipanggil Abu Bashar. Nabi Nuh AS ni dipanggil Abu Bashar, bapa bagi segala manusia. Sebab semua manusia selepas zaman Nabi Adam AS itu semua mati dalam banjir, yang mana mereka tak beriman, yang tak menaiki kapal tu. Dan banjir itu berlaku boleh kata seluruh dunia lah, dan tidak ada lagi penghidupan manusia selepas mana kewafatan ataupun selepas mana berlakunya banjir itu, melainkan apa yang turun daripada kapal, itulah yang hidup. Baik. Dan kemudian disebutkan pula cerita tentang kaum Ad dan juga kaum Hud AS. Kaum Ad dan juga Nabi Hud AS sama, semua mereka ni dakwah kepada tauhid, akan tetapi daripada sudut dia punya, kita kata sebagai rentetan kepada dakwah tu, semua mereka menentang dengan dakwah tu. Dan diceritakan tentang ini, sebenarnya nama surah ni surah Hud, iaitu dakwah Nabi Hud AS kepada kaumnya, kaum Ad. Dan kemudian Allah sebutkan pula lebih kurang pada rakaat ke-7 ke-8 tadi, cerita pula tentang Nabi Ibrahim AS dan cerita tentang Nabi Lut AS. Nabi Ibrahim AS dalam bab ni, dalam surah Hud ni tadi cerita sekejap je. Dia selingan ketika mana malaikat datang untuk menghancurkan kaum Lut, tapi pergi ziarah Nabi Ibrahim sekejap.
Yang ni Allah detailkan lagi dalam surah Al-Zariyat sebenarnya. Hal ataka hadithu Ibrahim al-mukrami idh dakhalu alayhi faqala salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin faqarabahu ilayhim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Allah sebut bagaimana datangnya kaum ataupun bagaimana datangnya para malaikat yang nak pergi hancurkan kaum Nabi Lut alaihissalam, tapi singgah tidak. Singgah ni buat apa? Ketika mana Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat dan diberikan salam. Dan kemudian Nabi Ibrahim pergi bisik dekat Sarah, pergi buat makanan. Dia buat makanan. Maka dihidangkan kepada mereka iaitu anak lembu yang cukup sedap dan dimasak. Tapi sebenarnya banyak pengajaran dia, itu saya ringkaskan tadi. Dan bila mana dah sembelih dan hidang, mereka tak nak makan. Dan sedarlah Nabi Ibrahim berasa takut, rupanya itu adalah malaikat. Fa'awjasa minhum khifah. Dia jadi takut. Malaikat kata qalu la takhaf. Mereka kata jangan takut. Kami datang adalah untuk mengkhabarkan Ishak akan dilahirkan. Jadi pengkhabaran Ishak tu datang, dan kemudian selepas itu apa berlaku? Terus malaikat pergi tempat kaum Nabi Lut, dan kemudian pada waktu itu Nabi Lut juga berdakwah kepada kaumnya, dan kita tahu mereka ni terkenal dengan LGBT. Dan kemudian selepas itu Allah terbalikkan lagi, Allah terbalikkan bumi mereka, dan berlaku peristiwa itu pada waktu subuh. Pada waktu subuh, dan kemudian Allah hancurkan mereka semua sekali. Baik, itu rakaat yang ke-7 dan ke-8. Rakaat ke-9 ataupun 10 tadi, Imam bacakan pula tentang bagaimana kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Ni juga problem juga ni. Kaum Nabi Syuaib ni asalnya memang syirik, memang kufur. Tetapi antara benda besar yang mereka buat ialah mengurangi sukatan dan timbangan. Seperti mana Allah sebut wailul lil mutaffifin, kan, celakalah bagi orang yang mengurangi sukatan dan timbangan. Wail ni, celaka ni, dia kata Imam As-Suyuti, satu lembah neraka jahanam namanya wail. Tempat orang diazab antaranya ialah mereka yang mana mengurangi sukatan dan timbangan, kan. Jadi itu antara benda lah. Dan sebenarnya pun tadi di tengah-tengah tadi pun ada cerita tentang Nabi Saleh dengan unta Nabi Saleh, bagaimana mereka menawar ataupun mereka menyuruh Nabi Saleh keluarkan, kalau kamu hebat sangat, unta daripada batu. Para ulama tafsir Imam Suyuti dan berbagai lagi sebut unta tu warna putih dan susunya cukup banyak. Cukup banyak. Dan kemudian walaupun tak adalah riwayat hadis yang sahih tentang cerita itu, cumanya bila dah dicabar tu keluar daripada batu tu, dan kemudian mereka juga akhirnya membunuh unta tu dan tak puas hati dengan Nabi Saleh alaihissalam, walaupun telah jelas mukjizat telah pun ada di hadapan mereka. Dan itu antara inti pentinglah bagaimana dakwah Nabi-Nabi terdahulu. Dan sebenarnya nak kaitkan dengan dakwah Nabi itu, maka nak ceritanya seolah-olah bagaimana para sahabat, bagaimana para Nabi berdakwah, begitulah dikaitkan dengan cerita terdahulu pun Nabi-Nabi yang terdahulu pun telah berdakwah seperti kamu juga, dan mereka pun telah menerima ancaman-ancaman, diejek dan berbagai lagi. Itu secara ringkas lah. Saya nak ulang itu, kita bincang itu malam ni, tapi bukan itu kita yang nak bincang. Kita pergi kepada perbincangan kita berkenaan dengan surah Quraisy. Jadi surah Quraisy dia sebenarnya adalah rentetan daripada surah yang sebelum ni. Siapa semalam? Ustaz Ibrahim. Ustaz dah datang, Ustaz Ibrahim. Okey, semalam dah bincang surah Kahfi, surah Anfil lah kan. Jadi kita pergi kepada surah yang ke-106. Tuan-tuan boleh tengoklah pada surah yang ke-106 daripada surah Al-Fil, daripada surah Quraisy. Dan kita bacakan dulu, dan insya-Allah kita bincang sikit, kita ambil poin-poin penting daripada 4 ayat daripada surah Quraisy yang kita nak tengok insya-Allah. Baik. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Baik. Maka bermaksud Allah Subhanahu wa taala menyatakan kerana kebiasaan orang-orang Quraisy. Itu ayat pertama. Ayat kedua, iaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Berpergian di sini maksudnya bermusafir untuk berdagang. Maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini, iaitu Kaabah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka daripada ketakutan.
Kita pergi kat situ, pertama ilaf. Ilaf ni kebiasaan, rutin yang Allah gunakan, ilaf. Kemudian Quraisy lah, kaum Quraisy lah. Okay. Kemudian rehlah kat situ maksudnya berdagang, untuk bermusafir, berdagang untuk menjual barang, untuk berniaga. Kemudian syita musim sejuk, saif musim panas. Itu kita ambil sikit lah bahasa tu. Falyabudu sama juga ibadah, hendaklah kamu beribadah Rabb Tuhan, hada al-bait, rumah ini, Kaabah kan? Iaitu siapa yang Tuhan yang menjadikan Kaabah, ataupun Tuhan yang kamu kena sembah itu, Tuhan Kaabah itu, iaitu at'amahu, yang memberi makan kamu daripada kelaparan, wa amanahu. Iman, sebab tu iman ni maksud tentera, tenang. Sebab tu aman maksudnya aman, damai lah. Keamanan daripada ketakutan. Itu secara ringkaslah daripada apa yang kita nak sebutkan daripada surah yang kita nak bincangkan. Okey, jadi surah ni Makkiyah. Surah Makkiyah turun sebelum hijrah baginda Nabi SAW. Dan kemudian menduduki tempat yang ke-106, dan sebelum itu didahului dengan surah Al-Fil. Sebab tu kalau kita tengok surah Al-Fil ni, dia punya rentetan, dia punya kesinambungan itu seakan sama dengan surah Quraisy ni. Sebab menceritakan tentang Mekah itu sendiri, menceritakan keadaan bagaimana Allah memelihara Kaabah itu sendiri. Dan kalau kita pergi tarik balik, kita tengok dalam Ibnu Katsir, dalam Tabari, Al-Qurtubi dan sebagainya, maka akan bawa riwayat tentang Abraha yang nak meruntuhkan Kaabah. Dan Abraha itu sendiri dengan dia punya keangkuhan, dengan dia punya apa, dia bina sebagai polis, dia bina dia punya sebagai tempat peribadatan dia dekat Yaman. Dan kemudian dia ingat rasa-rasanya orang-orang di Mekah, semua orang-orang di seluruh dunia takkan pergilah ke Mekah, sebab Mekah tu ada Baitullah. Jadi sebab dia bina situ kira macam gereja lah, supaya orang pergi, lebih besar, lebih hebat daripada Kaabah tu sendiri. Jadi bila buat macam tu, beranggapan orang akan pergi lah. Tapi hakikatnya orang tak pergi, orang pergi Kaabah juga. Cukup panas lah dia. Dia cukup panas hati. Dan kemudian antara punca juga, ada sebahagian daripada orang Arab pada waktu itu dia pergi lontar najis ke tempat bangunan yang dibina oleh Abraha tu. Jadi dengan sebab tu, dia ada beberapa sebab lah sebenarnya. Pertama, sebab dia tak puas hati ada orang lontar najis tu. Yang kedua, faktor ekonomi. Dia tengok Yaman, dia tak ada orang pergi berniaga apa semua tu, dia bina gereja besar tu, kan? Tapi orang semua pergi berdagang, pergi datang musim haji semua kat Mekah. Jadi dia tak puas hati. Maka dengan sebab itu, dia datang dan dibawa lebih kurang dalam 7, ada riwayat sebut 9 ekor gajah dia tu. Dan dia punya ketua namanya Mahmud. Mahmud tu ketua dia. Mahmud tu pun tak nak pergi runtuhkan Kaabah, dia duduk dan semua gajah lain duduk. Dan kemudian Allah bawa dia daripada api, bukan api daripada neraka sebenarnya. Dan min sijil itu bukan daripada neraka. Yang pada tempat di kalangan para ulama tafsir, min sijil adalah batu yang panas yang berada di atas muka bumi. Kena panas cahaya matahari, kena panas apa, dan kemudian dipegang oleh paruh dan kedua kaki burung tu. Dan daripada sudut dia punya, kita panggil apa, edisia, ataupun daripada sudut dia punya sains dia, daripada teknologi dia, kalau benda tu daripada atas, benda kecil, batu kecil pun kalau kena kat orang memang hancur, walaupun dia benda kecil. Sebab dia punya jarak tu jauh. Kalau benda tu, kalau batu kecil, guli kita lontar dekat sini, dia tak memudaratkan sangat. Tapi kalau daripada langit tu, yang burung tu bawa jatuh, walaupun kecil, ada kesan. Itu dia punya rentetan. Jadi nak menunjukkan apa? Menunjukkan Allah pelihara Kaabah. Allah pelihara Kaabah. Dan itu yang disebut oleh kebanyakan di kalangan para ulama tafsir, seperti nama-nama yang saya sebutkan tadi. Baik, dengan sebab itu, kerana kesan daripada pemeliharaan Kaabah. Dan kita ingat pada zaman itu, kalau kita pergi kepada sirah, hebat. Hatta kalau kita tengok Abdul Muttalib itu sendiri cukupkah daripada sudut perniagaan apa semua, sehinggalah kita kata sampai kepada Sayyidatina Khadijah itu sendiri. Dia keluarga dia pun hebat. Dan Sayyidatina Khadijah itu sendiri ialah orang yang memang hebat dengan perniagaan, kan? Jadi antara benda yang Allah sebut kurniaan yang paling besar kepada penduduk Mekah, iaitu yang pertama Allah kata ila fi Quraisy. Allah Subhanahu wa ta'ala, lam dekat sini lam apa? Para ulama tafsir bincang. Sebab ni bukan saya saja letak tu, jarang surah-surah ni dimulakan dengan lam. Jarang. Tapi dalam ayat ni dimulakan lam. Ayat kedua pun mulakan dengan lam juga. Lam ini lam apa? Ada sebahagian di kalangan para ulama tafsir, ini saya rekat je lah dalam beberapa kitab tafsir. Mereka menyatakan lam itu maksudnya ialah dirujuk kepada lam kesenambungan pada cerita surah dalam Al-Fil. Maksudnya cerita tadi tentang gajah, tentang apa yang pertahankan Kaabah, maka ni kesenambungan tentang kehebatan
tentang keamanan yang Allah pelihara kota Mekah. Itu maksud lam dekat situ. Satu. Yang kedua, ada lam juga di sini. Sebahagian para ulama tafsir berpendapat maksud lam ni ialah lam ta'jud. Ta'jud ni maksudnya supaya kita merenung, meneliti dan merasa hairan. Dan ayat ini ditujukan kepada penduduk Mekah dan juga Nabi SAW dan para sahabat supaya mereka merenung dan melihat ketakjubannya ialah apa? Nanti Allah akan sebutkan apa dia. Keamanan tu, kelaparan apa semua tu Allah akan sebutkan. Itu ketakjubannya. Sebab apa? Penduduk Mekah ni pada waktu itu, dan kalau kita tengok balik, refer balik surah Al-Baqarah lebih kurang ayat 126 lebih kurang. Doa Nabi Ibrahim kan? Apa doa Nabi Ibrahim? Baladan amina, jadikan supaya negeri ni negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas thamarat, dan kemudian rezekikan kepada ahli keluarga, maksudnya orang yang tinggal di Mekah ni rezeki buah-buahan. Maksudnya keamanan kamu kena refer balik makbulnya doa Nabi Ibrahim AS. Jadi Mekah itu start daripada tu Abraham. Itu tanda punca lah kenapa Abraham tak boleh tu. Boleh kait dengan doa Nabi Ibrahim tu. Nabi Ibrahim doa awal lagi. Dan sebab Abraham ni dia zaman dah dekat-dekat kebangkitan Nabi ya. Walaupun agak jauh sikit zaman pada waktu tu, zaman Abdul Muttalib kan. Abraham pergi curi unta Abdul Muttalib 100 ekor. Dia pergi curi. Kemudian dia tak puas hati, dia panggil Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, datuk Nabi. Abdul Muttalib main sini. Aku curi unta kau 100 ekor. Abdul Muttalib kata apa? Aku tak heran, kau pun nak balik unta tu. Dia kata, kau pun nak balik unta tu. Dan kemudian pada waktu itu, apa yang berlaku ialah Abraham terkejut. Wahai Abdul Muttalib, yang kau pergi pertahankan unta kau ni daripada Kaabah, aku bawa gajah ni. Aku kerip mata lagi aku hancurkan. Apa jawab Abdul Muttalib? Dia kata, unta tu aku pemilik dia. Yang Kaabah tu ada Tuhan yang jaga, dia kata. Jadi aku tak heran dia tu. Jadi sehinggalah Kaabah tak boleh diruntuhkan. Jadi itu kita kata antara daerah ni masyhurlah dalam sirah. Walaupun tak ada hadis lah, tapi dalam sirah masyhur cerita tentang daerah Abdul Muttalib dengan Abraham dalam isu ni. Okey. Jadi Allah memelihara senantiasanya mereka itu kepada siapa? Quraisy. Quraisy ni asalnya daripada mana? Ada yang kata pada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab keturunan Nabi Ibrahim daripada Ishaq jadi pada Israel lah. Daripada Nabi Ismail dan seluruhnya itu akan jadi daripada keturunan Quraisy. Sebenarnya Quraisy ni awal lagi. Quraisy ni kerana penamaan Quraisy itu banyak kitab-kitab tafsir yang akan disebut oleh beberapa orang imam dalam Mu'jam Al-Fazul Lughah dan berbagai lagi. Quraisy ni ialah nama binatang besar pada zaman tu. Mereka rasa pelik, mereka rasa apa, dan sebenarnya yang lebih tepat dia bukanlah binatang nama Quraisy ke apa, tapi keturunan itu sendiri. Keturunan, sebab tu dipanggil keturunan Arab Quraisy. Keturunan. Maka Allah bagi daripada keturunan mereka ni kesenantiasaan, keamanan, dan kemudian Allah kata ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Jadi kat sini disebutkan iaitu keamanan kepada mereka itu pertama rehlah. Rehlah ni dah jadi bahasa Melayu dah. Musafir pun dah jadi bahasa Melayu. Siyahah tak popular sangat bahasa Melayu. Siyahah ni dia lebih kepada melancong. Sebab tu dia kata siyahah, melancong. Kalau kata musafir, musafir lah. Kalau kata rehlah, kebiasaannya rehlah ini dia berpergian itu ada tujuannya untuk berdagang. Itu dipanggil rehlah. Tengok, dakik dan teliti perkataan Al-Quran. Dia tak sebut ila fihim ni musafir ataupun siyahah, melancong ke musafir, tak sebut. Sebab musafir terma tu ada penggunaan dia sendiri. Kan Allah kata apa? Fala junaha alaikum. Allah menyatakan bahawa wa idza darabtum fil ard, bila mana kamu pergi berjalan di atas muka bumi, Allah kata apa? Fala junaha alaikum an taqsuru minas salat. Tidak jadi masalah ataupun harus untuk kamu menjamak ataupun mengqasarkan solat. Itu musafir. Tapi ini guna rehlah. Maka perkataan rehlah bukan mereka pergi saja-saja. Rehlah ini tujuannya untuk bawa barang dagangan, persiapan unta apa semua, dan mereka pergi menuju ke negeri-negeri tertentu, iaitu syita dan juga sayf. Musim sejuk dan juga musim panas. Kenapa musim sejuk, musim panas? Sebab pertama, kerana musim sejuk itu sendiri tanaman-tanaman tak jadi. Musim panas pun sama juga kemarau. Dan disebab itu mereka memilih destinasi sama ada ke Yaman ataupun ke Syria. Ini dua tempat. Dan spesifiknya tempatnya tu tak diperjelaskan daripada hadis-hadis, tapi sama ada ke Yaman ataupun Syria, dua-dua tempat ni musim sejuk mereka akan pergi. Musim panas mereka akan pergi, salah satu. Jadi ini menjadi tempat supaya barang dagangan mereka yang mereka simpan pada musim sejuk, yang mereka tak boleh nak cucuk tanam, ada bekalan, mereka bawa pergi jual.
Pada musim panas pula tak jadi apa benda semua, mereka bawa pula ke tempat musim sejuk. Sebab apa? Tempat musim sejuk memerlukan makanan. Tempat musim sejuk yang tak jadi, macam tempat makan dia apa semua, memerlukan makanan. Maka Allah permudahkan. Permudahkan apa perjalanan itu? Yang pertama, kerana sebab permudahkan itu perjalanan mereka itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, permudahkan itu ialah kerana musim panas dan musim sejuk ni perompak ramai di dalam perjalanan itu. Jadi mereka akan merompak, mereka akan mencuri. Tapi hakikatnya Allah pelihara perdagangan mereka. Tak ada rekod rompakan berlaku kepada pedagang-pedagang daripada Mekah untuk menuju ke Yaman ataupun Syria yang berlaku pada waktu itu, kerana Allah pelihara. Sebab Allah kata tadi tu, kebiasaan mereka dan Allah memelihara mereka. Jadi itu antara nikmat anugerah. Sebab tu berkait dengan makanan. Makanan ni penting tak? Apatah lagi kita hari ni harga barang apa semua naik kan. Jadi kita rasa tak puas hati kan? Minyak naik kan? Minyak naik ke naik minyak? Jadi maksudnya kat situ ialah kita benda tu baru naik, bukan tak boleh beli. Tapi bayangkan kalau kita tak ada stok makanan di pasaran, maka tak ada apa, tak ada nak jual hari raya apa semua, tak ada buluh, tak ada lemang, tak ada daging, tak ada. Bayangkan lembu sakit, semua kena penyakit kuku dan mulut, dan bayangkan macam mana. Maka manusia akan kehilangan sumber protein, makanan tak ada, apa tak ada dan sebagainya. Tapi Allah kata, siapa yang mengamankan kamu? Tu ditarik balik esok. Siapa yang bagi kamu nikmat ni? Siapa yang bagi kamu kesenangan untuk kamu berdagang, kan, tumbuh-tumbuhan? Alhamdulillah hadirlah masuk haiwan-haiwan ternakan, barang-barang dagangan. Kan, kalau ikut apa yang dibuat oleh Abu Muttalib, antara yang terkenalnya beberapa benda lah, macam tembika, dia adalah barang-barang dagangan dia tu. Okey. Dan kemudian Allah sebut, disebabkan keamanan tu Allah bagi, kita reflect pada diri kita. Kita hari ni banyak makan, minum, segala-galanya, kesihatan, rumah, tempat tinggal, banyak kan? Jadi Allah bukan cerita saja ni kepada Quraisy. Melayu pun sama jugalah. Melayu Islam pun sama jugalah. Jadi Quraisy ke, Melayu Islam ke, segala nikmat yang Allah telah kurniakan itu, kelebihan kita naik kenderaan pergi kerja, berbagai kesihatan, anak-anak sihat walafiat. Kadang-kadang tu ada sikit ujian-ujian tu kan. Tetapi Allah sebut itu semua adalah nikmat, itu adalah satu perkara yang Allah telah bagikan kepada kita. Maka dengan sebab tu, maka wajarlah kita buat apa? Allah perintahkan kepada Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah kamu menyembah Tuhan hadzal bait. Hadza ni isim ataupun kita kata isyarat. Hadza hadhihi. Dengan sejarah ni. Hadza hazi. Maksudnya hadza ni benda yang ada depan mata. Maka Allah kata hendaklah kamu menyembah ni depan mata kamu ni, Tuhan Kaabah ni. Kaabah tu nampak, yang milik Kaabah tu Tuhan kamu lah tu. Dia ada dua penafsiran dekat sini. Pertama, hadzal bait kita panggil sebagai Kaabah tu depan mata, nampak? Sebab dia tak panggil benda tu benda yang dekat luar kan, benda yang jauh. Ni hadzal, benda tu ada dekat. Tu satu. Kita kata hadzal hadis. Ni nampak ni telefon depan mata kita lagi. So guna perkataan hadzal. Satu, maksudnya depan mata kamu Kaabah. Satu. Yang kedua, Rabb hadzal bait maksudnya Tuhan yang dekat dengan kamu tu. Yang dekat maksudnya apa? Yang merahmati kamu tadi, yang memberi keamanan kepada kamu, yang memberi kebaikan kepada kamu. So boleh jadi macam tu kan? Dua kaedah bagaimana nak faham tentang falyabudu, hendaklah kamu sembah Tuhan yang mana menjadikan, ataupun Tuhan yang menjadikan Kaabah kan? Walaupun Kaabah ni sebenarnya ialah daripada Allah. Sebab tu para ulama mereka bincang panjang, antara disebut oleh Imam Al-Aini kan, dalam kitab beliau Umdatul Qari dan beberapa kitab mensyarahkan Sahih Bukhari, disebutkan Kaabah ni Allah lah yang menjadikannya asalnya tapak dia. Pendapat dua kata malaikat, pendapat ketiga kata Nabi Ibrahim sendiri kan. Jadi kita kata semua pendapat keempat kata Nabi SAW sendiri. Sebenarnya tapak asas tu Allah yang jadikan. Antara malaikat lah meletakkan di tempat lembah yang beri kontak tu sebagai tempat Kaabah. Itu tempat pusat penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian zaman Nabi Adam AS, kemudian zaman Nabi Ibrahim yarfa, mengangkat, maksudnya membina. Tapak asas tu siapa yang bagi? Allah lah. Di situlah tempat dia. Bukannya Nabi Ibrahim pergi buat tapak tu, asas dan tapak tu, bukan. Itu Allah dah bagi para malaikat sini perantaraan. Yang menaikkan itu Nabi Ibrahim, yang membinakan itu Nabi Ibrahim. Maka benda tu nampak. Benda tu nampak. Dan kemudian Allah sebut, kamu kena sembah. Maka Allah guna perkataan sini, bukan
perkataan-perkataan yang biasa tapi perkataan sempah. Maka macam mana dalam surah Ad-Dariyat ayat 56 kita selalu baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya'budun, falya'budun. Benda sama. Sembah maksudnya apa? Semua benda yang kamu buat tujuan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bukan solat je, bukan tauhid, bukan syirik, bukan apa, kena jauhi syirik dan sebagainya, bukan itu saja. Semua benda yang kita buat, semua benda nak berniaga ikut hukum Allah. Nak berjual beli, nak kerja ikut hukum hakam Allah. Itu nama sembah Allah, mentaati segala benda hukum hakam yang telah pun Allah telah letakkan. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 187 tu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Quran turun ni sebab apa? Pertama, kerana nak hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kemudian Allah kata wa bayyinatin minal huda, menjelaskan petunjuk-petunjuk. Pertama petunjuk tauhid, menjelaskan petunjuk-petunjuk maksudnya hukum hakam. Dan kemudian yang ketiga furqan, sebagai yang membezakan di antara yang betul yang salah, sah dengan tak sah, haram dengan halal, syirik dengan kufur ataupun tauhid, maka semua itu dipanggil sebagai pembeza. Jadi semua itu falya'budu. Maka Allah sebut kat sini, wahai Quraisy, wahai kamu semua atau umat Muhammad pun, kamu kena menyembah Allah, Tuhan kepada pemilik Kaabah. Sebab tu perkataan Rabb ni dia cukup sinonim lah. Rabbil alamin, Rabbil falaq, Rabbin nas, Rabbi hadal bait. Jadi menunjukkan bahawa kesinambungan, bahawa Tuhan itu pemilik segala-galanya. Baik. Kemudian akhir sekali Allah kata, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Iaitu yang mengamankan kamu daripada ketakutan dan juga yang memberi makan kamu daripada kelaparan dan juga memberi aman tenteram daripada ketakutan. Apa dia? Pertamanya refer balik pada surah Al-Fil. Allah selamatkan tu kerana penduduk Mekah takut buat tu kerana Abraham tu hebat. Mereka tak pernah tengok gajah. Semua hidup mereka tak pernah tengok gajah. Penduduk Mekah tengok sebapak-bapak besar gajah tu kan, mereka takut, mereka gerun kan. Tapi Allah kata, Allah wa amanahum min khauf, yang menyelamatkan kamu daripada ketakutan. Dan kemudian Allah kata, iaitu yang memberi makan kamu daripada kelaparan. Tengok balik surah Al-Baqarah. Manusia ni, umat Muhammad kesempatan akan diuji dengan 5 perkara. Walanabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. 5 perkara. Kelaparan, ketakutan, itu yang paling besar. Kelaparan ni apa? Puasa ujian sebenarnya. Kata Imam Syafi'i, maksud kelaparan yang Allah uji itu juga dalam surah Al-Baqarah 155 tu, maksudnya puasa. Sebab puasa ni ujian bagi kita. Tu sama. Fakir miskin, kurang harta, semua sekali, kurang buah-buahan. Kurang buah-buahan, kata Imam Syafi'i, anak tak ada, anak ditimpa sakit pun boleh jadi. Sebab mak pak tu pokok dia, buah-buahan tu adalah anak-anak dia. Boleh jadi juga, kata Imam Syafi'i. Jadi di sini menunjukkan bahawa 2 perkara ni Allah pelihara, ketakutan dan juga disebut sini juga sebagai kelaparan. Ini benda nikmat yang paling besar lah Allah bagi kepada penduduk Mekah. Boleh berdagang, ada makanan, waktu musim sejuk, musim panas, mereka pandai berniaga dan sebagainya. Maka begitulah juga kita sebagai manusia, ada benda yang Allah uji, antaranya 2 perkara, kelaparan dan juga ketakutan. Itu kalau tajuk itu kita bagi maklum lah kat situ. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 kat situ kan. Boleh dibaca dengan berhenti tu. Okay. Cumanya kita sebut 2 perkara. Kalau kamu beriman, kamu pergi menyembah betul-betul, maka sama ada dunia ataupun akhirat, nikmat-nikmat tu kamu tetap akan dapat kan? Tetap akan dapat. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 199, ayat 201, yang kita selalu doa kepada Allah. Ada di kalangan manusia ni, dia kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka minta doa dekat dunia baik-baik belaka, tapi akhirat mereka tak minta langsung. Mereka ingkar pada akhirat. Yang paling bagus sekali ayat 201. Allah buat 2 kelompok itu. Orang yang pergi haji apa semua ni, mereka pertama minta dunia tapi mereka tak minta akhirat. Yang bagusnya ayat 201. Ataupun ayat yang kedua itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu benda yang kita kena minta selalu. Tak tahu dah nak doa apa, itu doa yang jami', mani', kamil, paling sempurna, paling terbaik, paling bagus untuk kita doakan kan. Kalau malam ni sudah tentunya doa Sayyidatina Aisyah lah, dan Allah mengenai afu itu. Baik, ini antara ringkasan. Dan ini sebagai teguran kepada kita, segala nikmat-nikmat yang Allah telah bagi, kita renung balik, kita tengok balik. Ada betul kadang-kadang Allah letakkan sikit mata, kepala mungkin dah ada ubat, contohnya kan. Kemudian juga gigi dah mungkin tak ada, makan pun dah kena jaga-jaga, garam tak boleh lebih, gula tak boleh lebih, banyak benda tak boleh lebih. Kita kata kena sedar balik, itu adalah nikmat.
walaupun tak ditarik, walaupun dah ada kurang sana sini, tetap kita bersyukur dan kemudian kita tambahkan lagi amalan kebaikan kita, dan terutama pada 10 malam terakhir ini mudah-mudahan. Jadi cukup dulu sekadar itu insya-Allah. Aku qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.